kita sentiasa bermain dengan gadget dan seterusnya. Bila sentiasa bermain dengan gadget, komunikasi antara kita dan isteri dan anak-anak ni kurang. Ada lebihnya duduk di rumah, tetapi kalau kita asyik dengan gadget, asyik dengan handphone dan sebagainya, kita dah jadi kurang bercakap dengan isteri dan anak-anak. Cara kita bershopping pun dah lain sekarang ni. Sampai tak lalu dah boleh tahu dah, kejap JNT, kejap DHL, kejap pos laju, hari-hari depan rumah. Kita tak tahu dah nama siapa. Yang dia tahu, encik bagi nombor hujung, nombor IC yang hujung. Dia minta yang tu. Jadi banyak peranan kehidupan kita ni dah banyak berubah sekarang ni. Jadi bila berkaitan dengan isu ni, nak tak nak kita perlu bersedia menghadapi norma baru dalam kehidupan berkeluarga kita ni, khususnya di bulan Ramadan. Nak tak nak peranan bapa ni memang besar lah. Peranan bapa ni memang besar. Khususnya berkaitan dengan dia anak-anak ni kadang-kadang sebenarnya yang jadi isu dekat rumah tangga ni adalah, sebelum ni kalau kita lihat, kita sendiri, tuan-tuan puan-puan sendiri, kita ni bekerja. Kita bekerja. Apa yang paling kita lack sekali, apa yang paling kita kadang-kadang terlepas pandang adalah masa bersama anak-anak. Masa bersama anak-anak tu yang kita kadang-kadang terlepas pandang, sampai tak ada masa untuk anak-anak. Jadi di musim PKP ni, jadi manfaatkan kita, manfaatkan masa kita ni. Jadi bila kita di rumah tu, berbeza pula peranan kita dengan guru-guru pula. Kan kita guru-guru pula terpaksa pula nak bagi kerja sekolah kepada anak-anak. Sekarang ni Google Classroom kan. Bagi kerja rumah kepada anak-anak murid kita. Jadi di rumah ni kita tak pasti lagi apa yang berlaku. Kan tambah khususnya di Taman Bunga Raya tu. Saya rasa itu satu komuniti yang saya rasa B40 B40 antara yang ramai juga di komuniti Taman Bunga Raya tu. Jadi expectation kita tu, kita boleh tahu dah apa yang berlaku, bagaimana dengan capaian internetnya. Kalau kita sendiri pun berebut laptop, diorang tu saya tak tahulah dengan masalah nak capaian datanya. Adakah dia nak ambil handphone mak dia ke, handphone siapa ke. Sebab golongan-golongan kelompok-kelompok B40 ni kita kena faham, diorang memang tak sempat nak fikir dah berkaitan dengan macam mana nak melahirkan anak-anak apa semua ni, sebab diorang nak survive. Diorang perlu survive. Yang diorang fikir, janji anak aku cukup makan, janji anak aku sihat, tak ada luka-luka. Dia cukup setakat tu bagi yang kita katakan majoriti sekarang ni. Jadi bagaimana kita nak mendepani kelompok-kelompok sebegini. Jadi apa yang kita perlu buat adalah, termasuk kita sendiri di rumah, bukan saja berkaitan dengan pendidikan formal kita tu, tetapi pendidikan yang bukan formal ni. Seperti apa benda-benda basic kadang-kadang ni adalah berkaitan dengan nilai. Kita mendidik anak-anak kita ni dengan nilai. Orang kata common sense tu. Macam mana kalau kita duduk rumah ni, kita perhati daripada awal macam mana kemas bilik ke tidak. Jadi contoh benda-benda basic kadang-kadang kalau kita tengah masak, suruh anak ni sukat beras, buatkan air dan sebagainya. Jadi nilai-nilai ni yang kita kadang-kadang terlepas pandang. Dan kita perlu ingat sebenarnya kadar bunuh diri di Malaysia ni, di kalangan golongan muda di Malaysia ni adalah antara yang tertinggi disebabkan isu stres. Bagaimana ibu bapa terlalu memfokuskan berkaitan dengan kecermelangan akademik sehingga terkucil berkaitan dengan pendidikan yang berkaitan nilai ni, nilai.
Kita bayangkan, bagi yang situasi sekarang ni, yang duduk rumah flat dan sebagainya, dengan rumah yang berimpit, duduk ramai-ramai itu, jadi bagaimana? Itu kalau anak dia normal semua. Kalau ada anak yang OKU dan sebagainya, bagaimana? Yang special needs ni, keperluan istimewa ni macam mana? Kita bayangkan macam mana dia orang nak uruskan berkaitan dengan rumah tangga masing-masing ni. Jadi life skill tu amat-amat penting. Kita boleh buat dalam tempoh PKP ni bersama anak-anak. Kadang-kadang saya sendiri pun kita bila orang cakap macam tu baru kita tersentak jugalah. Kita duduk rumah kita ingat tak apa bini ajar, tak apa bini anak aku akan tahu sendiri dan sebagainya. Rupa-rupanya itu salah satu peranan yang kita kadang-kadang terlepas pandang. Dan banyak lagi yang berkaitan bila kita dah duduk bila duduk sekali di rumah dalam tempoh satu masa yang bukan sehari, dah lebih berpuluh hari duduk serumah ni, apa lagi yang kita perlu kadang-kadang terlepas pandang adalah berkaitan dengan perasaan kita ni. Kita orang Nusantara ni, orang Melayu, ada budi bahasa dan sebagainya, kita kebanyakannya majoritinya memendam. Kita pendam perasaan. Dia tak sama macam kita yang negara-negara yang outspoken ni, yang western ni. Dia kalau dia tengok suami dia buat benda tak betul, dia terus sound. Dia terus argue depan suami dia. Tapi kita orang Nusantara ni ada santun dia. Bila terlebih santun, dia jadi barah. Dia pendam semua perasaan dia. Dia sabar je tengok laki dia kat rumah tu. Asyik tidur je. Tak buat apa-apa, tak membantu langsung. Nak pergi pasar pun minta duit isteri. Itu duit pun jadi punca pergaduhan kadang-kadang. Jadi bila situasi sekarang ni, perlunya kita berkomunikasi dengan baik. Kita perlu, kita katakan luahan perasaan kita tu perlu dinyatakan dengan suami. Kalau kita tak boleh berdepan dengan suami atau suami tak boleh nak berdepan, boleh nak menegur isteri, guna je lah WhatsApp tu. Ada orang ni dia malu nak cakap dengan isteri pada depan. Gunakan instrumen WhatsApp tu. Beritahu yang tak boleh buat macam ni, abang ada apa tak kena. Tak janji kita punya objektif tu sampai. Orang lelaki ni kadang-kadang dia mana faham kiasan-kiasan ni. Kita ni pembaris. Kita jarang nak faham jenis kias-kias ni. Kadang-kadang seminggu tu pun sampai tak faham, kita duk tengok isteri kita ni kenapa duk marah kita ni. Rupanya benda simple je kadang-kadang. Kita tak faham apa isteri sebab norma kita macam tu. Budaya kita orang Melayu tu diajar macam tu. Jadi bila kita lihat berkaitan dengan kehidupan berkeluarga kita yang sudah berubah ni, banyak benda yang kita perlu perbaiki dan kita boleh pelajari sepanjang tempoh PKP ni. Dia special lah. Bila ada PKP, ada bulan puasa, kita bersama anak-anak di rumah dalam tempoh suatu masa yang lama. Jadi dia kalau betul gayanya, betul caranya, insya-Allah dia akan lebih membantu keluarga kita. Dan sebelum ni kita kata kalau kita dekat sekolah selalu kadang-kadang diserang. Kadang-kadang diserang oleh mak ayah. Cikgu duk pukul anak ke dan sebagainya. Jadi sekarang ni anak duduk dengan mak ayah 24 jam. Nampak true color tu. Siapa yang kata bermasalah, siapa yang tak bermasalah. Bila true color ni bukan setakat anak-anak. True color masing-masing nampak. Mungkin kita dah berkahwin beberapa tahun dan kita melalui kehidupan, kita bekerja balik malam apa semua, dan kali ini dia special. Kita nampak perangai masing-masing. Tak perlu kita kursus kahwin dan sebagainya. Kita berkursus sama-sama di rumah dengan anak isteri. Jadi konsep dia mudah. Bila masa di bulan puasa ni dan sebagainya, jadi dengan
hikmah-hikmah kita ditahan untuk melakukan apa yang dilarang, berhenti mencaci maki dan sebagainya, belajar untuk bersabar. Sebelum ni kita bersabar dengan apa situasi di office dan sebagainya. Sekarang ni office pun kita kena layan, anak-anak pun kita kena layan, isteri pun kita kena layan. Bagaimana kita nak respect each other ni, bagaimana kita nak respect suami, bagaimana kita nak respect isteri. Masing-masing ada ego, tak semestinya suami ada ego, isteri pun ada ego. Jadi banyak benda yang saya lihat yang berkaitan dengan bulan puasa dan PKP ni, dia amat-amat saling berkait. Bagaimana kita nak mendisiplinkan. Kalau kat sekolah dia ada guru disiplin, dekat rumah pun ayah terpaksa jadi guru disiplin juga. Jadi macam mana dia nak mendisiplinkan keluarga dan anak-anak dan sebagainya. Jadi kita nampak di kita punya flow tu macam mana yang berkaitan dengan puasa. Kita jangan tinggalkan yang basic, asas maksud puasa tu, makna puasa tu kita jangan tinggalkan. Kita kena faham puasa ni jelas, puasa ni adalah satu amalan yang direct kepada Tuhan, yang Tuhan perintahkan dan memang kita buat untuk Tuhan kita. Dan seterusnya, bagaimana dengan ganjaran pahala yang begitu banyak, bagaimana kita nak memanfaatkan bulan Ramadan kita bersama keluarga di tempoh PKP ini. Jadi itu sedikit bagaimana bulan puasa membentuk, dalam ditambah dengan PKP, membentuk keluarga pula. Bagaimana kita nak membentuk keluarga kita di rumah. Jadi bagaimana kita nak memanfaatkan semaksimal mungkin masa yang ada tu untuk anak-anak kita. Jadi jelas di situ. Jadi berkaitan dengan tu, saya mungkin nak bercerita berkaitan dengan sedikit pengalaman menguruskan kes rumah tangga. Sebab apa saya tekankan berkaitan bagaimana kita menguruskan rumah tangga dan sebagainya. Sebenarnya di mahkamah syariah kita, khususnya di Selangor ni, sebelum ni saya di Petaling, sekarang ni di Kelang. Kelang ni nombor 1 antara kes tertinggi. Kalau Selangor, Kelang nombor 1, di Malaysia pun dia top 5 ranking. Jadi Selangor ni memang lubuk lah. Jadi isu utama sekali adalah berkaitan dengan semua adalah majoriti kes adalah berkaitan dengan perceraian. Jadi bila melibatkan perceraian ni, pokok pangkalnya adalah berkaitan dengan keadaan majoriti kes itu datang daripada, kalau maaf saya sebut majoriti kes tu lebih kurang dengan komuniti-komuniti seperti di MK tu, Taman Bunga Raya, dan di Hulu Selangor pun kes yang paling banyak pun berasal daripada kawasan-kawasan tersebut. Maknanya kita berperanan. Maknanya guru-guru di SK Taman Bunga Raya ni mempunyai peranan besar. Dan untuk sedikit sebanyak membantu komuniti kita yang di sekeliling tu. Mungkin kita tak dapat nak buat semua, sekurang-kurangnya ada sedikit sumbangan kita kepada komuniti. Apa sumbangan kita? Adalah kita mendidik. Kita dah mendidik anak-anak komuniti kita tu di Taman Bunga Raya tu. Jadi berkaitan dengan kebiasaannya menjadi perceraian ni, itulah benda basic juga. Marah kan, marah tu itulah yang punca-punca yang berpunca dari sebab-sebab yang pelik lah. Isteri tak dengar cakap suami, suami hisap dadah, main batu, syabu dan sebagainya. Suami tak kerja, isteri bekerja. Dan sikap masyarakat kita, dia macam tadi saya sebut, dia malu. Dia tak pernah
untuk kaunseling, dia tak pernah bersedia untuk meluahkan perasaan. Dan sebagaimana yang kita tengok dalam tempoh PKP ni, yang talian-talian hotline yang diwujudkan oleh mana-mana jabatan, sama ada JAKIM punya talian hotline atau Jabatan Agama punya talian hotline, dan guru yang NGO punya talian hotline, beratus-ratus puluhan panggilan setiap hari. Kadang-kadang tu dia bukan nak bagi tahu special punya soalan. Dia kata, tuan dengar sahaja, saya nak luah je perasaan. Dia macam tu. Dia hanya nak meluah sebab stres duduk kat rumah. Sampai kadang-kadang soalan-soalan yang lucu. Soalan-soalan yang lucu. Sebab apa longkang tersumbat dekat rumah majlis perbandaran, tak tolong korekkan longkang tersebut. Kadang-kadang kenapa sampai call talian hotline JAKIM ni? Tak ada kena-mena. Tapi sebenarnya masyarakat kita ni stres. Dia sudah stres dan dia gagal untuk mengurus stres. Sampai tahap begitu sekali. Mungkin kes-kes yang direportkan tu tak yang report secara statistik yang betul dia sikit, tetapi macam saya sebut tadi, masyarakat kita malu. Hatta nak buat report pun malu untuk membuat report kepada pihak berkuasa. Jadi peranan keluarga tu amat-amat penting, dan saya kira kalau ada apa-apa soalan, sementara ada peluang ni, ada apa-apa soalan ke daripada dan pandai masak? Sudah. Sahabat-sahabat ada soalan berkaitan dengan mahkamah lah. Alang-alang saya berkhidmat di sini pada perkongsian, pada apa-apa nak tanya dan sebagainya. Okey tuan-tuan dan puan-puan, jika ada soalan boleh onkan mic dan boleh suarakan, boleh ajukan soalan tersebut. Baik, jadi saya bagi sedikit situasi. Kebanyakannya yang kes-kes yang berkaitan di mahkamah lagi adalah yang kadang-kadang mungkin kita guru-guru juga selalu dirujuk. Tambah ustaz-ustaz kat sekolah ni pun juga akan dirujuk. Bagaimana kes-kes yang berkaitan kalau suami-suami telah melafaz talak di rumah, sebut secara direct ke, secara tak direct ke. Benda-benda sebegini, kalau jika ada ditanya oleh jiran-jiran kita ke atau keluarga kita dan sebagainya, kita boleh menjelaskan berkaitan dengan lafaz cerai di luar mahkamah ni, dia bidang kuasa dia di mahkamah syariah. Jadi kita tak payah berbahas dengan dia, kita cukup nasihatkan dia. Kalau dia rasa was-was, dia rasa ada benda tak kena, nasihatkan dia untuk buat pengesahan lafaz cerai di mahkamah. Itu begitu. Jadi itu salah satu kes. Apa lagi kes yang kebiasaannya berkaitan dengan perceraian, itu sudah biasa. Cuma perceraian ni sebaiknya kalau ada bibit-bibit awal nak bercerai tu, tak payahlah suruh pergi mahkamah dulu. Kalau pihak-pihak ni belum pernah menghadiri mana-mana sesi kaunseling dan sebagainya, kita boleh minta diorang ni pergi dahulu kaunseling. Kadang-kadang orang melihat kaunseling ni dia sama je. Nanti cakap suruh kita bersabar. Kan? Kadang-kadang orang dia skeptikal. Sebenarnya kaunseling ni banyak membantu pihak-pihak. Dia kadang-kadang marah ni dia tidak diurus dengan baik. Bagaimana nak mengurus kemarahan? Macam kita selalu dengar lah proses-proses untuk bagaimana kita nak mengawal marah kita ni, kan, perangai marah kita ni. Macam orang tua dulu selalu sebut, pergi basuh muka tu. Kan, pergi basuh muka kalau kita tengah marah. Jadi api lawan dengan air. Jadi konsep-konsep tu, konsep psikoterapi bagaimana kita nak mengawal kemarahan ni sebenarnya ada diajar sebenarnya. Sebab tu dia bermula kalau misalnya
ya kita berbalah antara suami isteri dan sebagainya, pertama sekali kita kena mengalah. Salah seorang kena diam. Itu benda basic. Kalau diteruskan, itu yang orang panggil naik hantu. Bila naik hantu ni tak boleh buat apa dah. Dan biasanya suami tu dia beringat lagi, suami dia lawan juga, tapi dia beringat dia perlu keluar daripada lokasi kejadian. Dia perlu keluar, ambil kunci motor keluar, pergi kedai mamak ke, lepak rumah kawan dan sebagainya untuk elak kemarahan ni. Kalau tak boleh juga, pergilah ambil air semayang dan sebagainya. Masalahnya di peringkat PKP ni nak lari mana? Keluar rumah tak boleh. Keluar rumah tak boleh. Jadi kena hadap. Kena hadap juga pihak-pihak yang berbalah ni. Jadi dia lebih, kita kata lebih kritikal sebenarnya. Sebab tu yang berkaitan dengan domestic violence ni, yang berkaitan dengan penderaan di dalam rumah tangga ni, banyak kes meningkat semasa ni, sehingga asalnya Mahkamah Syariah diikut sekolah terpaksa dibuka awal untuk mendaftarkan kes-kes baru disebabkan banyaknya ada kes-kes yang melibatkan rumah tangga. Kalau melibatkan domestic violence ni, rumah tangga kita ni, dia kenalah dengan tema yang kita selalu duk tulis dekat hashtag, dekat Facebook dan sebagainya tu. Kita jaga kita, jiran jaga kita, jiran jaga jiran dan sebagainya. Sebelum ni, kita duk guna jangan jaga tepi kain orang. Sampai yang berlaku dekat jiran-jiran kita ni kita malas ambil tahu. Jangan jaga tepi kain orang. Konsep tu kadang-kadang berat juga kita nak buat tu. Sebab lunyai orang sebelah tu kena belasah. Kalau kes-kes yang begini, tak payah pening-pening kepala, buat dua benda. Report polis dan laporan perubatan. Bila dia dah sampai dekat hospital, kebiasaannya doktor hospital akan link terus dengan polis dan Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk mendapatkan perlindungan. Ini situasi-situasi yang berlaku dalam tempoh PKP ni. Memang banyak aduan yang berkaitan sama ada penderaan ni bukan setakat penderaan fizikal yang sampai pukul-pukul ni. Kadang-kadang caci maki itu sudah dijustifikasikan sebagai suatu violence, suatu penderaan kepada isteri. Bukan setakat isteri sahaja, suami pun ada yang jenis baik tu, dia kena balon dengan isteri juga. Jangan pelik, ada depan saya ada bakal bagi, bakal apa? Kepala mana tu? Kepala tali pinggang tu. Yang kena tu pangkat besar, polis. Jangan kita anggap isteri je kena belasah, ada juga suami yang dibelasah. Jadi benda-benda sebegini kadang-kadang kita channel kita tu tidak jelas. Channel kita tu tidak betul. Ini ada soalan. Tuan Hakim, bolehkah ada pasangan yang lari nikah di sepadan selepas pulang untuk elak maka nikah semula Malaysia? Maknanya mereka akad nikah dua kali. Ni kes yang berlaku, kes nikah siam ni. Sebenarnya saya malah nak sebut kes nikah siam ni. Dia melarat, tapi bila ada orang tanya saya sebut jugalah. Ambil masa yang ada ni. Kes nikah siam, nikah luar negara, kita panggil melarikan diri daripada wali ni bukan sedikit tuan-tuan. Banyak kes yang berkaitan dengan nikah di luar negara ni. Khususnya yang nikah di selatan Thailand ni. Dia berkaitan dengan isu bila dia mudah. Ayah tak setuju, suami bakal pengantin ni terus. Sekarang ni budak-budak sekarang dia cerdik. Dia tak macam dulu, dia cari ejen dan sebagainya. Dia buat backpacker je. Dia pergi melancong je. Dia naik bas, terus turun ke Hat Nyai, naik apa yang tuk-tuk tu, yang motor kecil tu, terus pergi Majlis Agama Islam Songkla untuk bernikah. Dia begini, yang nikah dua kali ni, sebenarnya dia tak, bila dia dah nikah, dia dah dapat dokumen apa semua, bila dia balik sini, dia kena daftarkan kehadiran
dia daftarkan kes tu di mahkamah syariah. Jadi bila melibatkan denda dan di Selangor, kesalahan nikah luar negara ni bukan setakat denda, ada yang dipenjarakan sebab terlalu banyak pernikahan di selatan Thailand ni. Jadi bila dia lihat banyaknya proses yang melibatkan birokrasi, ada yang malas nak pening kepala, dia akad nikah balik. Bila dia akad nikah balik tu, kalau misalnya dia tak buat pengesahan nikah yang pertama tu, dia jadi macam pernikahan tu, yang mana satu yang sah? Dia akan jadi masalah bila dia nikah siam, dia mengandung. Lepas tu dia nikah lagi sekali. Ikut ikut prosedur Jabatan Agama. Tapi bila dia melahirkan anak tu kurang diisytiharkan sebagai anak tak sah taraf, mulalah dia nak patah balik. Dia kata dia sebenarnya dia dah nikah siam sebelum tu. Nak tahu sah atau tidak, walaupun cukup dokumen dan sebagainya, kita perlu siasat juga berkaitan dengan rukun pernikahan semasa di selatan Thailand tu. Dia ada perbahasan sekarang ni. Cuma majlis fatwa masih lagi berbincang. Disebabkan ada pendapat yang keras, iaitu melarikan diri daripada wali adalah haram, tidak sah pernikahan yang melibatkan melarikan diri daripada wali ni. Cuma benda ni masih lagi dalam perbincangan berkaitan dengan pernikahan di selatan Thailand tu sah ataupun tidak. Kita perlu lihat di mahkamah syariah nanti bila kes tu didengar, baru kita cek satu persatu siasat pengantinnya macam mana, walinya macam mana, ijab kabul tu macam mana, saksinya macam mana. Jadi dia mungkin selamat. Dia mungkin selamat di atas kertas, yang pernikahan kali kedua itu mungkin yang ikut prosedur itu adalah sah. Tetapi ini berkaitan dengan masalah sekiranya dah ada anak semasa pernikahan yang pertama, lepas tu dia malas nak pening kepala, dia nikah lagi sekali, itu kita perlu lihat di mahkamah syariah untuk disiasat semula. Jadi bagaimana penderaan dalam rumah tangga yang boleh dikenakan tindakan oleh rumah tangga. Baik. Yang berkaitan dengan penderaan di mahkamah, di penderaan di rumah ni, penderaan domestic violence ni, penderaan isteri dan kanak-kanak ni, dia di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga. Dia clear. Itu di mahkamah sivil, Akta Keganasan Rumah Tangga. Memang hukuman dia keras. Jadi penderaan dia macam-macam. Penderaan fizikal yang macam pukul dan sebagainya, penderaan yang berkaitan dengan emosi, penderaan yang berkaitan dengan ugutan dan sebagainya. Apa-apa ancaman yang dibuat oleh salah satu pihak, isteri boleh memohon perlindungan. Boleh memohon perlindungan. Selalunya pegawai polis dan pegawai JKM yang akan uruskan isu-isu perlindungan. Dia akan dapat perlindungan sementara, perlindungan tetap dan sebagainya. Jadi ada NGO, dia ada rumah perlindungan dia, ada rumah rahsia dia untuk diletakkan isteri-isteri yang didera ni. Peranan NGO banyak, khususnya NGO yang melibatkan yang non-Muslim ni, diorang lagi advance untuk meneliti. Kalau ada Facebook boleh tengok WAO, diorang aktif. Selain daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, WAO punya group dia lagi aktif untuk bagi dari segi penerangan. Diorang ada rumah perlindungan, talian hotline dibuka 24 jam sepanjang tempoh PKP ni oleh diorang. Punya all out, dia membantu isu-isu penderaan kanak-kanak dan wanita ni. Baik. Jadi apa nasihat yang boleh diberikan sekiranya ada isteri yang mengadu pada kita tentang sikap suami
yang tidak mau mengolah, ini suami kedekut ni, memerlukan duit gaji untuk membeli makan minum. Bila ditegur akan bergaduh. Makan minum di rumah, isteri guna duit sendiri. Ini kebiasaan berlaku. Apa nasihat yang boleh diberikan sekiranya ada isteri yang mengadu? Baik. Bila isu berkaitan dengan benda-benda yang macam ni, yang suami enggan mengeluarkan duit, hanya menggunakan duit isteri dan sebagainya ni, bukan kata kedekut nak keluar duit ni, sebenarnya isteri ni dia boleh tuntut, dia ada hak dia di mahkamah syariah untuk menuntut nafkah isteri, ada ruangnya. Tetapi tak adalah sampai sehingga kita nak pergi mahkamah nak tuntut ni. Itu boleh kita mulakan dengan kita ajak, kita dapatkan katakan bukti cara, sama ada di pejabat agama dan sebagainya. Kadang-kadang kita di Selangor ni kita boleh gunakan, kalau tuan-tuan puan-puan perasan, di tempat kita bershopping di Plaza PKNS Shah Alam tu, ada satu dinamakan Pusat Kaunseling Selangor tu, itu boleh diorang tu lagi expertise untuk mengendalikan isu-isu yang berkaitan dengan rumah tangga ni, untuk yang dikatakan mendapatkan nasihat-nasihat awal ni. Dia sebenarnya proses nak menegur ni, kalau kita tak berani nak tegur, kita kena carilah suami kita tu respect dekat siapa. Kalau ada pakcik-pakcik dia yang kata ada pak long dia yang dia respect, maknanya pak long dia yang kena nasihatkan kepada suami ni. Kalau isteri yang nasihat tak jalan, suami perlu dinasihat oleh orang lain. Kalau mentua, ayah dia sudi nak bagi nasihat, dialu-alukan. Kita perlu mencari pihak ketiga kalau kita sendiri nasihat suami tak jalan. Bab kedekut ni payah juga kalau nak minta nasihat saya tu. Nak tahu berkaitan dengan kedekut ni, tapi itu common kebiasaannya. Baik, saya kena laju ni. Bagaimana cara untuk membuat tuntutan harta pencarian tetapi segala salinan bil dan resit sebagai bukti pembayaran untuk harta tersebut langsung tiada. Berkaitan dengan harta pencarian ni, yang first, kalau kita ada kemampuan kewangan, kita hire lawyer. Nanti lawyer, kalau kita tak ada, misalnya resit tu ada di pihak ketiga dan sebagainya, kita boleh buat minta penzahiran dokumen. Mahkamah perintahkan orang tu kemukakan dokumen tu. Dan jangan kita anggap segala-galanya harta pencarian ni sumbangan langsung. Tidak. Kan? Sumbangan langsung maknanya sumbangan yang kita kata ada rekod kewangan, kita bayar bulan-bulan. Tidak. Sumbangan tidak langsung juga dikira. Sumbangan tak langsung ni macam mana? Selama berapa tahun kita berkahwin, penat lelah kita jaga anak, menguruskan rumah tangga dan sebagainya, itu juga dinilai sebagai sumbangan tak langsung berkaitannya. Cuma berkaitan harta pencarian dia teknikal sedikit. Kalau ada kemampuan kewangan, cari lawyer. Kalau tidak, boleh guna lawyer Jabatan Bantuan Guaman, lawyer kerajaan, bayar RM1 atau RM2. Tapi melibatkan masa. Cuma jangan kita beranggapan tak ada bil, tak ada resit, tak boleh nak tuntut. Boleh tuntut. Selagi mana kalau ada saksi, mata saksi kita yang boleh membantu keterangan kita, boleh go on, boleh membantu kes-kes kita ni, tak jadi masalah. Sebab ada dua sumbangan, sumbangan langsung, sumbangan tak langsung. Dia clear. Baik, apa status kiranya seorang lelaki apakah talak dengan lafaz aku ceraikan kau dengan talak 2, tapi suami berniat ceraikan isteri kali kedua setelah mereka rujuk kepada talak kali pertama. Adakah talak 2? Okey. Dia begini. Lafaz, kalau contoh seperti lafaz ni, kita panggil lafaz yang jelas. Aku ceraikan kau, aku ceramu, aku talakmu, aku talakkan kau. Jadi berkaitan dengan lafaz hujung yang dikatakan talak 2 tu, tanggungjawab pada suami. Kalau suami, hakim mahkamah tanya suami banyak kali, kamu maksudkan apa sebenarnya? Kalau suami konsisten cakap dia merujuk kepada cerai kali kedua tu, ada dua prinsip. Kalau mahkamah berpuas hati dengan keterangan suami tu, mahkamah boleh terima. Tetapi kebanyakannya kita akan gunakan prinsip sumpah. Kita akan minta suami bersumpah. Nyatakan dia memang berniat
cerai kali kedua, bukan talak dua. Untuk elak talak tiga tu. Kalau suami bersumpah, suami bertanggungjawab atas sumpah tersebut. Kalau suami berdusta, azab Allah dunia dan akhirat. Besar sumpah. Itu dinamakan sumpah nafi. Halo. Sampai mana tadi? Lupa dah. Dia hilang kat mana tadi? Yang talak tadi. Yang talak tadi, yang bab sumpah tadi saya terang tak bab sumpah talak tu? Tak. Belum. Okey, bagi yang isu lafaz talak ni, kalau suami cakap dia talak dua, dia konsisten cakap dia sebenarnya itu adalah talak kali kedua, bukan bagi dua talak, kebiasaannya mahkamah akan minta suami bersumpah nafi. Suami tu perlu melafazkan sumpah. Nyatakan saya nafi, saya niat talak dua, tapi sebenarnya niat saya adalah talak kali kedua. Jadi suami mengambil alih tanggungjawab beban sumpah tu. Kalau suami berdusta, suami menipu, suami yang akan diazab Allah dunia dan akhirat. Sebab tu kes-kes untuk sah sabit atau tidak talak ni diminta hadir ke mahkamah sebab ada melibatkan proses sumpah dan sebagainya, besar tanggungjawab dia. Dan kadang-kadang ni apa ni? Baik. Berkaitan nikah online pula. Nikah online ni dia tak jadi masalah. Sebab rukun nikah tetap sama. Rukun nikah tetap sama. Ada pengantin lakinya, ada pengantin perempuannya, ada walinya, ada saksinya. Semua saksi tu ada dalam paparan dan dengar. Dengar lafaz ijab qabul tu. Cuma dia itu choice yang terakhir, pilihan yang terakhir sekali. Jarang-jarang kita nak membenarkan untuk nikah online. Cuma netizen terlalu ramai pergi serang Facebook Jabatan Agama tu, terpaksalah dilonggarkan sedikit syarat untuk pernikahan tu. Sebab sahabat-sahabat saya di Pejabat Agama tu mesej saya cakap kita dah bagi kahwin online. Lepas tu dia tanya pula kita balik, boleh ke tidak saya nak balik rumah pengantin perempuan? Kau punya pasal lah kau nak balik rumah pengantin, rumah laki bini kau macam mana? Kita dah bagi kahwin. Kita pula dia tanya pula boleh ke tidak nak balik rumah pengantin? Macam tu situasi bila dilayan. Tapi at least kita meraihkan dan pernikahan tu tak jadi masalah. Cuma dengan kebenaran sebab kita di Selangor ni mana-mana negeri yang penguasa agama kita adalah sultan, itu yang kita lihat semua surat kuning yang keluar. Tidak semudah itu berkaitan urusan pentadbiran pernikahan ni untuk kita benarkan pernikahan online. Bukan sebab kita tak nak terima norma baru tu, tetapi ada kesan-kesan sampingan yang lain yang melibatkan pernikahan online. Okey.
Moderator, ada lagi ke? 10.45 boleh berhenti kot. Ni dia tak boleh lama-lama sangat tu. Ramai nak ke pasar tu. Macam mana moderator? Ada lagi sahabat-sahabat yang nak bertanya, guru-guru? Okey, silakan tuan-tuan perempuan, masih ada lagi soalan. Boleh ajukan kepada penceramah kita. Jadi itu. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Cikgu. Saya nak bertanya sikit berkaitan dengan maklumat yang tadi Tuan maklumkan di awal tazkirah tadi berkaitan dengan situasi di Taman Bunga Raya. Ya. Jadi seperti sedia maklum di Taman Bunga Raya ni kalau kita lihat memang banyak berlaku kes-kes yang Tuan sebut tadi lah. Ya. Dan boleh tak Tuan ceritakan seberingkas apa keadaan sebenarnya yang berlaku, situasi-situasi yang berlaku melibatkan di Mahkamah Syariah, yang melibatkan di Taman Bunga Raya. Sebab bila kami lihat di kalangan murid kami, kebanyakannya dijaga oleh nenek, mak dah tak duduk sama. Tapi dalam rekodnya, kalau ikut tak ada rekodnya. Maksudnya dia tak maklumkan kat kami, tapi bila kita buat contohnya nak bagi bantuan ke apa ke, bila kita cek dalam rekod kita masih bersama, tapi bila kita cek mak ayah dah lama tak bersama, dah duduk buat apa. Jadi minta tolong kalau pihak Tuan ada maklumat sikit. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, baik. Berkaitan dengan isu-isu yang berkaitan, contohnya saya ambil contoh yang komuniti Taman Bunga Raya tu, itu kalau nak cari detail punya tu, itu kena panggil Hakim Mahkamah Hulu Selangor lah. Tetapi situasi yang berkaitan dengan Bunga Raya tu, pengalaman saya di Mahkamah Syariah Petaling, sebab saya ada kawasan yang lebih kurang. Kalau kita, Tuan pernah dengar Lembah Subang 2, Mentari, kawasan-kawasan di PJS, Taman Medan, Datuk Harun, dia lebih kurang situasi dengan apa yang berlaku. Dia yang berlaku, kebanyakan yang berlaku adalah, okey, yang pertama sekali pernikahan, diorang memang menikah. Okey. Yang berlaku adalah selepas pernikahan tu adalah melibatkan isu ekonomi sebenarnya yang pertama sekali. Isu ekonomi berkaitan dengan suami, kebanyakannya suami tak bekerja ataupun suami ada yang drug addict. Okey. Dia jadi masalahnya macam mana? Kesiannya pada pihak isteri, dia tidak faham undang-undang. Dia beranggapan bila suami dia lari atau suami dia lafaz cerai, cerailah. Maknanya cerai bagi dia tu adalah tanpa dokumen apa-apa pun dah cukup cerai. Suami dah tinggalkan dia, suami dah lafaz cerai depan dia, dan dia hidup selepas suami tinggalkan dia atau suami dah cerai, suami pergi ke tempat lain, hiduplah dia dengan anak-anak di rumah. Itu yang anak-anak yang Tuan sebut lari ke nenek ambil dan sebagainya. Dia bila jadi begitu, bila isu melibatkan contoh BPN sendiri untuk bantuan prihatin nasional tu yang melibatkan, dia orang nak perlukan, bila kita bagi kali ni kan mewah 1,600 untuk yang B40 ni. Jadi bila yang dinyatakan melihat dia sebenarnya ada keluarga lagi tapi tidak ada surat cerai. Di situ baru dia perasan rupanya perlu pergi ke mahkamah untuk buat kita katakan buat permohonan cerai. Dia ingat dah cerai. Tidak, selagi mana tak ada surat cerai, selagi itulah kehidupan dia masih dikira suami isteri. Jadi itu yang berlaku, dan kadang-kadang Tuan, yang berlaku lagi masa nikah dekat Siam pun ramai juga family yang macam ni. Jadi bila dia nikah Siam, anak pun tak didaftarkan. Tambah JPN dah ketat sekarang ni. Tidak ada surat nikah daripada negeri Selangor, tidak boleh daftar. Jadi anak tu berbellah Abdullah selama-lama selagi dia tidak diuruskan pernikahan ibu dan ayah dia, pengesahan nikah. Dia pokok pangkalnya isu pernikahan,
bila sampai di rumah, krisis ekonomi rumah tangga, sama ada melibatkan ketidakcukupan duit tu atas sebab tak bekerja ataupun drug addict dan sebagainya. Tapi kebiasaannya dua masalah tu lah. Dan kita faham depan saya ni pun kebanyakannya ada driver lori dan sebagainya. Bukan kita kata pekerjaan tu masalah, tidak. Tapi background yang sebegitu, dia lajak sekarang ni bukannya isap dadah yang kata original tu, semua sintetik kan, syabu dan sebagainya, itu yang sampai jam otak dan sebagainya, dan melibatkan penderaan fizikal dan sebagainya. Jadi anak-anak ni bila masalah dokumen dia pelihara bukan oleh bila dah tak dapat kasih sayang ni, kurang kasih sayang, kurang perhatian di luar lah dekat sekolah. Itu dia punya rantaian tu. Rantaian kita kata masalah tu pokok pangkalnya di rumah. Dan saya rasa situasi sama ada di Lembah Subang atau di Taman Bunga Raya, saya rasa situasi dia sama. Dan saya rasa dahsyat lagi di Lembah Subang tu. Dan sebenarnya peranan advokasi. Jadi bagaimana komuniti setempat membuat advokasi, contohnya berkaitan dengan ceramah hak-hak wanita di Mahkamah Syariah, dan contohnya ada NGO sekarang ni pun dah mula fokus melihat kepada berkaitan dengan pendidikan kanak-kanak. Kerajaan Selangor sendiri pun saya melihat dah mula fokus kepada pendidikan kanak-kanak ni, sebab UNICEF sendiri menyatakan tambah khusus di PKP ni sendiri, yang saya dapat maklumat hanya 60% lebih sahaja yang kanak-kanak mendapat capaian internet untuk pembelajaran. Maknanya sekian lama dia tidak hadir ke sekolah, hanya 60% lebih sahaja yang dapat capaian internet, maknanya 30% lebih lagi tidak dapat capaian untuk belajar secara e-learning ni. Maknanya home based learning ni, secara e-learning ni masih lagi tinggal. Saya rasa kalau di peringkat komuniti sekitar kita ni pun kita maklum, kalau dia boleh capai homework tu pun mungkin dia terpaksa berkongsi handphone dengan mak ayah dia sendiri. Saya rasa itu yang dikatakan kreatif, masing-masing perlu kreatif selepas ini. Untuk kita di mahkamah pun kita buat SOP lain, mungkin di sekolah pun akan ada SOP lain. Bagaimana ada yang kata sampai hujung tahun baru buka, tahun ni takkan buka sekolah langsung. Macam mana kita nak berhadapan dengan situasi ini? Saya rasa jelas macam tu. Mungkin ialah sedikit perkongsian saya. Baik, itu saja. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada penceramah atas pencerahan beliau tentang tajuk kita pada hari ini, Ramadan Mulia. Ramadan Mulia, kehidupan bermakna, khusus kepada kehidupan rumah tangga. Kesimpulan yang boleh diambil daripada penceramah atas kirah beliau, yang pertama, rumah tangga pada bulan Ramadan ni, rumah tangga haruslah ada roh. Yang kedua, peranan ketua keluarga. Yang ketiga, memaksimumkan peluang yang ada bersama keluarga, lagi-lagi pada musim PKP ini. Yang keempat, bersedia untuk hadapi norma baru. Yang kelima, didik keluarga dengan nilai ataupun common sense. Yang keenam, komunikasi dengan baik. Komunikasi penting dalam organisasi keluarga. Komunikasi dengan baik mampu untuk menjadikan Ramadan ini Ramadan yang penuh makna. Okey, akhir kata saya membawa hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maksudnya barang siapa yang beriman di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Baik, Ustaz. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak sekali lagi kepada
pihak pentadbiran Sekolah Kebangsaan Taman Bunga Raya 2 atas jemputan untuk berkongsian ilmu pada pagi ini, dan khususnya kepada barisan pentadbir sekolah daripada Guru Besar Encik Zaini dan penolong kanan. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jadi akhir kata, segala apa yang baik itu datang daripada Allah. Dan kalau ada kekurangan dari pihak saya mohon ampun banyak-banyak daripada pihak tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sama-sama kita ambil keberkatan di bulan Ramadan ini untuk kita sama-sama membacakan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana zunubana waliwalidayna warhamhum kama rabbawna sighara walijamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullahal azim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jamil muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak tuan. Baik, masih Ustaz Cik Zaini. Ya, insyaAllah selepas ni kita buat mula program yang lain, mungkin boleh secara fizikal. Boleh. Puas. Terima kasih idola Tuan Haji Husaini. Jangan macam tu Tuan Guru. Baik. Bulan puasa, kalau tak puasa boleh ajak jamuan kat kantin. Minta maaf banyak-banyak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, minta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta kerjasama daripada semua guru sebelum tinggalkan program ini. Isikan 3 perkara ya. Yang pertama SPL KPM. Yang kedua link borang kehadiran untuk kita dokumentasikan program pada hari ini. Dan yang ketiganya ada link untuk penyertaan kuis untuk guru-guru yang sertailah dan akan diberikan sijil bagi mereka yang menjawab soalan. Okey, itu saja. Terima kasih. Terima kasih ucapkan guru-guru yang sudi hadir program hari ini. Segala salah silap saya sepanjang membicarakan program ini, harap mohon maaf. Kita jumpa pada lain kali, lain peluang dan ruang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.